tuan-tuan ketahuilah, sekurang mana duit yang kita bagi, sebanyak itulah iman kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab janji untuk bayar balik ni, Allah berjanji dalam Quran, siapa bagi untuk sedekah pada jalan Allah, aku ganti. Tuhan kata, aku ganti 10 sampai 700 kali ganda. Mula dengan 10 sampai 700. Tuan-tuan, dunia ke akhirat? Allah janji itu. Dunia, kemudian akhirat. Konsep sedekah ialah tiap-tiap sedekah yang kita bagi kemudian diterima oleh Allah, sedekah itu akan dibalas dan dibayar oleh Allah dunia dulu, kemudian syurga. Ramai orang tak faham konsep ni, kesian kat mereka. Ramai orang tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, bila satu orang dia dapat nikmat sedekah, dia tak risau untuk berkurang 50-100, dia tak risau langsung. Apabila satu orang ditunjukkan oleh Allah tentang bagaimana Allah membayar kepada mereka dengan 10 kali ganda, kadang-kadang 20, kadang-kadang 50, kadang-kadang 700 kali ganda. Ini janji Allah dalam Quran. Bila satu orang Allah tunjuk kat dia, dia tak akan tinggal sampai dia mati. Tiap-tiap hari dia akan bagi, setiap hari. Kalau bulan puasa, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah manusia yang paling dermawan di kalangan kami. Ibnu Abbas bila cerita tentang kedermawanan, dia tak sebut Abdul Rahman bin Auf, dia tak sebut Abu Bakar, dia sebut Rasulullah. Tuan-tuan tahu pasal apa? Bila saya mengajak kitab sirah, baru saya jumpa jawapannya. Ada orang dia bagi dana untuk rumah Allah ni untuk satu bata aja, tapi Allah ganti dengan dia dengan syurga. Pasal apa? Kejujuran dan keikhlasan. Hak tu penting. Nak bagi duit, istighfar banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah belah kiri, bukan dengan kahak lah. Ludah angin, tak gila. Twist dulu. Kan? Ludah dengan anginnya belah kiri, istighfar, bagi kerana Allah. Bagi kerana Allah. Ada orang, Nabi kata, dia bagi untuk bina rumah Allah sebesar tempat untuk seekor burung kecil duduk lah. Nabi sebut hadis tu. Burung pipit tu, dia duduk besar tu lah. Dia bagi duit untuk buat rumah Allah. Tapi Allah ganti dengan satu istana dalam syurga. Pasal apa? Pasal dia jujur. Ikhlas pun penting juga, tuan-tuan. Jadi Rasulullah ni, kata para sahabat, dialah Rasulullah lah yang paling dermawan di kalangan kami. Nak banding dengan, walaupun Abu Bakar bagi semua harta dia dalam perang Tabuk. Abu Bakar buat main semua. Nabi tanya, apa yang kamu tinggal? Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Pasal apa Ibnu Abbas dan para sahabat lain apabila bercakap tentang kedermawanan, mereka tidak sebut nama sahabat-sahabat yang masyhur seperti Uthman ibn Affan. Pasal apa sebut Nabi? Jawapan dia ialah, bila tuan-tuan rajin baca kitab sirah, renung kitab sirah ulang banyak kali, apa semua baca kitab sirah, pengarang ni, tengok kitab Syama'il, tuan-tuan akan tengok dalam tu. Rupanya Rasulullah ni, bila dia bagi sampai di rumah dia, tak ada sebentuk cincin pun. Abu Bakar, bila Abu Bakar bagi, dia bagi yang tunai. Emas masih ada, kuda masih ada, tanah masih ada. Maksudnya bukan dia bagi keseluruhan. Berbanding dengan Rasulullah, kalau dia bagi yang duduk di badan dia pun dia bagi. Contoh, Nabi pakai ridak baru. Nabi buka tabur, ridak kan baru. Orang tegur, ya Rasulullah, cantik ridak. Nabi ambil, Nabi buh atas baru dia. Sahabat-sahabat Madinah semua reti, kalau Nabi pakai apa pun, jangan puji depan dia. Semua sahabat tahu. Ini kaedah. Jangan siapa-siapa duk puji Nabi SAW depan Rasulullah. Kerana Nabi akan memberikan barang yang dipuji itu. Tuan-tuan, kita boleh buat lah. Kita apa, saya pun tak boleh buat lah. Tuan-tuan boleh puji lah, apa pun. Lawa jam Ustaz, memang. Hai, tak bagi lah. Jom kita dengan Nabi. Kita
Sahabat sampai reti, kalau dengan Nabi jangan puji depan, Nabi bagi. Maka dengan sebab tu ada riwayat dalam Riyadhus Salihin, Nabi dapat hadiah jumlah kambing yang memenuhi lembah di antara dua bukit. Tuan-tuan, kambing yang memenuhi baina jabalain, ghanaman baina jabalain, kata perawi hadis tu, sahabat yang cerita. Bila pergi tengok orang bagi hadiah ke Nabi tiap-tiap hari macam tu, pakak pergi tengok apa semua, Nabi ada sekali dia kata, ya Rasulullah, banyaknya orang bagi. Nabi kata, adakah kamu berasa kagum dengan hadiah ni? Dia kata, ya. Nabi kata, ambil semua. Ambil semua. Hang seronok tengok hadiah ni. Seronok, ambil. Tuan-tuan, bila Nabi yakin bahawa Allah akan ganti, berilah, kamu akan diberikan ganti. Yang ni kaedah bersedekah. Apabila Nabi yakin pada tahap 100%, maka Allah SWT sentiasa menggantikan kepada Nabi. Nabi tak pernah takut. Sebab keyakinan dia berada pada tahap yang paling tinggi. Kita pun boleh juga. Sebahagian daripada kita diberikan oleh Allah keyakinan yang cukup tinggi bila dia bersedekah. Dan dia nampak bila dia sedekah, Allah ganti. Mula daripada saat itu sampai dia wafat, sampai dia mati, dia tak pernah berhenti bersedekah. Orang pergi rumah isteri Nabi, minta benda. Isteri Nabi jawab, di rumah kami, barang berharga pun tak ada, makanan pun tak ada, ayat kosong saja. Ma'indana syai'un illa ma'. Tuan-tuan, rumah Nabi, Perdana Menteri Madinah ketika tu, yang timbunan mah tiap-tiap hari mai, orang bagi hak tu ke Nabi, orang bagi setiap hari. Rumah kami, kata isteri Nabi yang pertama, tak ada makanan pun kecuali ayat kosong lah. Rombongan ni pergi jumpa balik, ya Rasulullah, rumah isteri kamu tak ada apa. Nabi kata, tak pergi nombor 2. Pergi yang kedua, jawapan yang sama. Rumah kami, makanan apa pun tak ada. Ayat kosong ada dah. Tuan-tuan nampak apa harta yang Nabi tinggalkan dalam rumah dia? Ke mana Nabi habiskan? Akhirnya sampailah rumah isteri ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kesemua memberikan jawapan yang sama. Tetapi tidak seorang pun daripada isteri-isteri Nabi yang pernah dan sanggup untuk minta berpisah dengan Rasulullah. Sekali-kali tak ada seorang pun mau. Semua nak duduk dengan Nabi. Bila Nabi bagi pilihan, Nabi kata, berasa susah ke duduk dengan aku? Sebab aku tak pernah kekalkan duit yang aku dapat, kata Nabi. Berasa susah ke? Kalau berasa susah, Allah suruh aku bagi pilihan kepada kalian. Semua isteri Nabi mai bisik, kami nak duduk lagi dengan Rasulullah. Walaupun tak ada apa dalam rumah. Pasal apa? Pasal akhlak Nabi sebenarnya. Akhlaklah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selepas sembahyang asar pada satu hari, Nabi bagi salam, Nabi bangkit, terus keluar, langkah paha sahabat. Nabi langkah keluar. Sahabat pun heran, selalunya Nabi akan berzikir dulu. Mereka pun pakai ikut, Nabi masuk dalam rumah lama. Kemudian Nabi pun keluar. Ya Rasulullah, hari ini kamu terus keluar. Solat asar waktu tu. Nabi kata, tadi selepas bagi salam, aku teringat dalam rumah salah seorang isteriku ada sebentuk cincin. Satu lah. Lalu aku pun bergegas keluar, kata Nabi. Aku cari cincin tu. Aku jumpa. Cincin tu telah pun aku sedekahkan fi sabilillah. Aku takut Allah mai jemput aku dalam keadaan dunia ada dalam rumahku. Kita bukan dunia, tuan-tuan. Dajjal ada, setan ada dalam rumah kita. Semua ada, cukup lengkap. Bukan dunia saja. Dunia dan seluruh musuh kita duduk dalam rumah kita. Tu musuh TV, anak-anak tengok hari-hari beli filem lah apa lah. Musuh iPhone, iPad, tab apa semua tu. Budak-budak duk main game sehari 6-7 jam. Bukan syaitan ke tu? Dajjal duduk dalam rumah kita terus. Nabi kata, aku takut dunia ketika Allah ambil nyawa aku, dunia berada dalam rumah aku. Tak ada apa kan punya sedekah Nabi ni. Sebab tu kedermawanan Nabi mengalahkan semua para sahabat. Kata Ibnu Abbas,
kedermawanan Nabi menjadi-jadi apabila Nabi masuk dalam bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata Ibn Abbas. Kami tengok Nabi ni menjadi-jadi dermawan dia dalam bulan Ramadan seperti mana angin yang bertiup kencang. Nabi bagi ni macam angin yang bertiup kencang. Orang main lungguk depan Nabi, emas dan perak, Nabi cekak begini. Cekak bagi habis. Tuan-tuan, yang itulah yang antara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan yang datang pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama-samalah kita sentiasa memohon kepada Allah